Terima kasih Nurdella. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN-KK digesa menyiasat masalah kekurangan bekalan beras pulut di pasaran baru-baru ini, seterusnya mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang cuba mensabotaj bekalan bahan mentah itu ke muka pengadilan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Haji Zainab Ahmad Aid berkata, siasatan dan tindakan tegas itu demi memastikan perkara tersebut tidak berulang pada masa akan datang. Dan kita mahu juga dicek sebab kita tidak mahu rakyat jelata para pengguna menyalahkan kami kerajaan sebab kita sudah buat yang terbaik. Beliau bercakap kepada pemberita RTM selepas melakukan tinjauan dan pemantauan di beberapa premis serta pasar di sekitar daerah Tawau. Berdasarkan aduan pembekal dan peruncit, Datuk Zainab berkata, kekurangan bekalan beras pulut di pasaran baru-baru ini berpunca daripada orang tengah yang tidak menyalurkan bahan mentah itu kepada peruncit dan menyebabkan ramai pengguna terjejas, lebih-lebih lagi bahan mentah itu amat diperlukan pada musim perayaan Aidilfitri. Sementara itu, KPDN-KK Sabah memeriksa sebanyak 3,404 kedai runcit dan 127 kedai borong di seluruh negeri ini dalam operasi skim kawalan harga musim perayaan SKHMP Hari Raya Puasa 2017 yang dilancarkan sejak 17 Jun lepas dan berakhir hari ini. Daripada jumlah itu, 4 kes dikesan di Keningau dan Tuaran membabitkan kompaun berjumlah RM600. Ketika dihubungi RTM, pengarah pejabat KPDN-KK Sabah, Yahya Sulaiman berkata 4 kes tersebut melibatkan 3 kes kegagalan mempamerkan tanda harga khas merah jambu, manakala 1 kes lagi kegagalan meletakkan tanda harga pada barang kawalan bawah SKHMP Hari Raya Puasa 2017. Bawah skim tersebut sebanyak 19 barangan disenaraikan, termasuk ayam hidup, ayam standard, ayam super, daging lembu tempatan, daging kerbau import India, telur ayam grade A, B dan C, cili merah, tomato, kelapa biji dan parut serta ubi kentang import. Kegagalan meletakkan tanda harga merah jambu pada barangan terkawal, individu boleh dikenakan denda sehingga RM10,000 atau kompaun sehingga RM5,000, manakala denda RM20,000 atau kompaun sehingga RM10,000 bagi syarikat. Bagi kesalahan tidak meletakkan tanda harga pada barangan bawah skim kawalan harga, individu boleh didenda RM50,000 atau 2 tahun penjara dan RM100,000 bagi syarikat, manakala kompaun RM25,000 bagi individu atau RM50,000 bagi syarikat. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana syarikat pengangkutan kenderaan berat yang tidak mematuhi peraturan meletak kenderaan. Pengerusi Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah, Datuk Raimi Unggi berkata, tindakan meletakkan kenderaan berat di bahu jalan boleh membahayakan nyawa pengguna jalan raya lain. Menurut Datuk Raimi, sebelum kelulusan permohonan permit, setiap syarikat pengangkutan kenderaan berat diingatkan agar meletakkan kenderaan berat masing-masing di tempat khusus dan bukan di bahu jalan. Contoh lori lah, mereka ada tempat yang telah disediakan dan mereka bila mereka tidak bergerak, bila mereka sampai di satu tempat, mereka akan parking. Dan kalaulah berlaku ada lori-lori angkutan awam yang parking, mereka akan boleh dikenakan tindakan mengikut peraturan yang telah tersedia dalam LPKP. Pada masa sama, LPKP juga mengalu-alukan kerjasama orang ramai untuk menyalurkan maklumat berkaitan demi memastikan tiada lagi pemandu kenderaan berat meletakkan kenderaan berat di bahu jalan. Datuk Raimi yang juga ahli Parlimen Tenom di Temi Media dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di kediamannya di Tenom. Pengusaha inap desa di negeri ini disaran agar menonjolkan produk yang mampu menarik kehadiran pelancong khususnya dari luar negara. Ini termasuk mengetengahkan keunikan seni dan budaya, sejarah maupun hasil pertanian yang hanya terdapat di Sabah khususnya di kawasan inap desa masing-masing. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Kamarlin Haji Ombi berkata, langkah itu bukan sahaja dapat menarik pengunjung, malah mampu menjadikan Sabah sebagai destinasi pelancongan inap desa terbaik.
Homestay ini perlu diingat bahawa ia memberi khidmat kepada pelancong-pelancong dari segi apa produk pelancongan yang kita mau tunjukkan di sana. Umpamanya kalau di Lumadani sendiri, sepatutnya pelancong-pelancong boleh melihat sendiri bagaimana kita mau buat sagu, kilang sagu, dan daripada sagu tadi membuat ombuyat. Datuk Kamarlin yang juga wakil rakyat Lumadan ditemui media dalam majlis rumah terbuka Aidilfitri di kediamannya di Kampung Lupak, Beaufort. Menurut beliau, perusahaan inap desa mampu memberi pulangan lumayan bukan sahaja kepada pengusaha tetapi juga meningkatkan taraf hidup rakyat sekitarnya. Sehubungan itu, beliau berharap pengusaha inap desa akan mempertingkat kualiti perkhidmatan dari semasa ke semasa untuk menjadi destinasi pilihan para pelancong. Baik saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Kita kembali kepada Nurlela di Angkasa Puri. Silakan.